Ada unsur kumpulan 17, kumpulan 18 dia tak tanya kat sini. Okey. Dan satu lagi yang dia tanya kat sini yang selalu kamu boleh tahu kat sini yang selalu ditanya adalah tentang color 3. Tentang 3. Color 3 ni kena ingat. Color 3 ni kena ingat iaitu aluminium ni adalah bersifat amphoteric. Manakala selepas aluminium, selepas aluminium dalam color 3 ni dia bersifat acidic. Sebelum aluminium bersifat basic. Oksida. Base lah. Itu sebabnya kumpulan 1 dia adalah logam alkali. Bila dia menjadi larutan, kita panggil dia sebagai larutan beralkali. Sebab dia bersifat alkali. Itu soalan-soalan yang selalu ditanya tentang jadual berkala. Soalan 2 ni mudahnya dia menggunakan unsur sebenar. Dia guna natrium, magnesium, aluminium, ferrum, cuprum, zinc, klorin dengan bromin. Dia menggunakan unsur sebenar. So bila kamu jawab, kamu lebih mudah bila menggunakan unsur sebenar. Okey, so soalan pertama, apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala? Apa prinsip asas jadual berkala? Apa prinsip asas jadual berkala? Ikut tertib naik nombor proton. Ataupun mudahnya kita panggil dia sebagai pertambahan nombor proton. Pertambahan nombor proton ataupun tertib menaiklah. Nombor proton. Itu sebabnya kalau kamu tengok dalam jadual berkala, nombor proton kita tetap. Ni nombor 1, ini nombor. Kalau dia tak bagi you punya proton number, kita boleh kira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sehinggalah 20 bawah. Sehingga 20. So pertambahan tu tetap 1, 1, 1. Kalau GC molar tak sama. Pertambahan nombor 1 terus 1 terus 4. 4 terus 7. Dia bertambah, dia tak sekata. So kita tak boleh mengikut GC molar. Yang kita boleh ikut adalah peran nombor proton. Itulah prinsip asas you punya jadual berkala. Nyatakan satu unsur yang terletak di color 3. Apa color 3 kat sini? Banyak kan color 3. Ambillah salah satu. Natrium, magnesium, aluminium ataupun klorin. Soalan nak apa? Soalan nak nyatakan. Boleh bagi formula. Ataupun boleh bagi nama. Kalau saya ikut soalan. Kalau soalan tu ada formula, kita tulislah formula saja. Itu lebih selamat. Cikgu. Ya. Kena ada charge ke? Tak perlu. Okey. Tak perlu. Tak perlu ada charge. Ini unsur. Unsur. Soalan nak unsur, soalan bukan nak ion. Unsur. Mesti sebut unsur. Kalau kamu buat charge, jawapan kamu salah. Warna Na+, jawapan kamu salah. Unsur dalam color 3 lah. Unsur dalam color 3 ni maksud dia unsur yang mempunyai elektron valence dia petala yang berisi elektron dia adalah 3. Ada 4 unsur kat sini. Na, Mg, Al dengan Cl.
Bagaimana saiz atom unsur dalam 2B1 berubah apabila merentasi color? Merentasi color ni maksudnya dari kiri ke kanan. So apa saiz dia? Berkurang. Saiz akan jadi semakin berkurang. Saiz akan berkurang. Apabila merentasi color. Okey, sebab dia apa? Markah dia 2. So apa sebab dia? Yang pertama apa? Bilangan Proton. okey. Reason yang sama, dia ubah soal. Okey, bilangan proton semakin bertambah. Apabila merentasi color. Yang kedua kita kaitkan adalah daya tarikan. Daya tarikan ni ayat dia mesti komplit. Daya tarikan antara Akhlak Razik. Akil ni tengok. Antara nukleus dengan elektron valence. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence semakin kuat. Semakin kuat. Itu sebabnya saiz dia akan jadi tambah kecil. So you ada petala yang sama, contoh dia natrium. Bawah sini petala dia ada satu. Contoh dia klorin. Klorin ni luar dia petala yang ketiga dia adanya 7. Yang dalam sama. So tarikan nukleus dengan elektron valence tu mana lebih kuat? Ni tarik 7 ni. Yang ini tarik tu 7. Itu sebabnya saiz dia akan makin kecil. Petala sama. Petala ada 3. Tetapi sebab tarikan dia kuat, ditarik oleh nukleus yang tengah ini, akan daya dia semakin kuat, dia akan jadi saiz itu akan bertambah kecil. Jelas pelajar? Cikgu. Ya. Kalau bilangan proton tu saya cakap bilangan elektron valence. Bilangan elektron valence tak nak. Tak nak. Reason kamu nyatakan bilangan elektron valence. Tak nak. Sebab apa? Dia membentuk petala ni, dia bukan bergantung kepada elektron valence saja. Dia bukan kata kat sini, kalau contohlah natrium ni kamu kata ada 1 elektron valence. Klorin ni ada 7 elektron valence. Natrium ada 1. Okey. 1 dengan 7, kalau kita compare saja, dia tak boleh nak bandingkan dengan tepat. Sebab kita tak tahu dari segi berapa petala yang terlibat. Berapa petala yang terlibat. Faham maksud saya? Kalau kamu ada fluorin ni 27. 27 elektron valence dia 7.
Okay? Kamu nak compare dengan natrium, kalau kamu kata fluorine ni 7 valence dengan elektron valence natrium, mana saiz yang lebih besar? Tak boleh. Sebab dia tidak menggambarkan berapa petala yang diisi. Itu sebabnya penerangan dia kita mesti cerita bilangan proton. So bila kita cerita bilangan proton, kita akan tahu berapa yang terlibat. Kat sini ada 3 petala. 3 petala. Sini pun 3 petala. Tapi fluorine 2 petala. Fluorine ni walaupun 7 elektron valence, kalau nak bandingkan dengan natrium, natrium tetap besar. Betul? Natrium ada 3 petala. Natrium ada 3 petala. Maksud dekat sini, saya nak kamu cerita bilangan proton sebab bilangan proton itu akan menggambarkan petala. Bila bilangan proton you bertambah, bilangan petala kamu bertambahlah bersama dengan elektron valence. Itu lebih tepat. Faham belajar? Tepat. Okey So bilangan proton ni memang kita nak cerita selalu. Kita akan cerita selalu bilangan proton ni. Kereaktifan pun kalau kita nak cerita sains, kita cerita bilangan proton. Ini pun sama sebenarnya. Kita nak cerita sains. So sama, sains bila kita nak cerita mesti kita cerita tentang bilangan proton. So elektron valence ni kita cerita bila kita kaitkan dia. Supaya kamu tak bercampur. Bila elektron valence ni baru kita cerita dia tentang daya. Sebab elektron valence dia akan berbeza bila kumpulan dia berbeza. Contoh dia bila merentasi kala lah. Bila memang dia berbeza dari segi elektron valence. Baru kita cerita. Okay, jelas pelajar Dia kalau sini ada 3 poin. Kalau kat sini 2 markah. Kalau ada 3 markah, contoh dia kat sini apa yang you nak cerita sebelum daya ni, ceritalah jarak. Jarak. Tapi dalam color ni jarak dia tak berapa nampak. Sebab semuanya sama. Sebab dia adalah 3 petala. Ni saya bagi tahu, tiba-tiba dekat situ dia bagi 3 markah. So apa yang nak cerita? Ceritalah ke jarak. Sebabnya ada 5 poin sebenarnya bila kita cerita tentang kereaktifan, bila kita cerita tentang sains, kita ubah suai kat situ. Kita ubah suai kat situ. Okay, belajar? Okey, 3. Wool besi terbakar dengan lebih terang dalam gas klorin berbanding dengan gas bromin. Terangkan. So sebenarnya dia nak cerita apa ni? Dia nak cerita tentang kereaktifan kumpulan 17. Kumpulan 17 ni makin atas dia makin reaktif. Makin ke atas dia makin reaktif. Kereaktifan bertambah bila makin ke atas. So kat sini betul dia kata klorin ni akan terbakar dengan lebih terang. Akan lebih terang bila berbanding dengan bromin. So maksud dia kat sini apa yang you nak kata kat sini? You kata kat sini yang pertama klorin lebih reaktif berbanding bromin. Betul? Yang kedua apa? Maksud dia kat sini yang kedua saiz. Itulah saiz. Saiz klorin
atom klorin lebih kecil berbanding bromin. Okey. Daya tarikan. Kalau saya cerita tak daya tarikan. Okey, daya tarikan antara nukleus dengan elektron. Jangan elektron saja elektron semakin kuat dalam atom klorin berbanding bromin. Sebab bila saiz dia kecil, daya tarikan dia kuat. Okey, so maka poin yang ketiga, kita kata kat sini atom klorin lebih cenderung untuk menerima elektron berbanding dengan bromin. Bila daya tarikan dia kuat, dia lebih cenderung untuk menerima elektron. Itu kumpulan satu, kita nak saiz yang lebih besar. Bila saiz lebih besar, dia lebih mudah untuk melepaskan elektron. Okey, boleh Saya dapat surat esok ada kursus lagi. Aduh, petang. Okey. Okey, boleh? Boleh. Next, atom, ion. Tuliskan formula ion. Apakah formula ion yang terbentuk daripada atom aluminium? Ini mudahlah. Aluminium tu kumpulan 13. So, apa you punya ion dia adalah aluminium 3 positif. Aluminium 3 positif lah. Okey. Magnesium bertindak membentuk sebatian. Tengok, soalan berkaitan dengan jadual berkala dia tak boleh lari dengan soalan berkaitan dengan ikatan kimia. So jawapan dia ialah apa? Jawapan dia adalah jenis sebatian. So jawapan kita mesti sebatian. Jangan tulis ikatan. Ikatan kimia sebatian dia adalah sebatian. Ikatan ion sebatian dia adalah sebatian ion. Ikatan kovalen dia akan membentuk sebatian kovalen. Tapi ikut soalan nak apa? Soalan nak sebatian, kita tulis sebatian ion. Bukan ion. Jangan soalan tanya sebatian, kita jawab ikatan. Nampak macam sama jawapan, tapi maksud dia adalah maksud yang berbeza. Ikatan ni adalah ikatan yang terbentuk. Okey, jelas pelajar? Dan lukisan. Ni lukisan banyak kali dah kita lukis. Takkan salah lagi. So lukislah magnesium. Magnesium. Petala pertama, petala kedua. Saya lukis mungkin tak cantik lah sebab saya lukis kau. Papan ni kan, kamu lukislah cantik sikit. So pastikan semua ditanda dengan betul. Okey, positif 2. Okey, klorin. Klorin ada 3 petala. Lukislah 3 petala. Dan pasti label. Itu sebabnya bila kita minta kamu lukis terus dengan label terus. Ni petala pertama. Petala
Ini petala ketiga. Gigil-gigil. Kalau kamu lukislah lebih. Biarlah nampak 3 petala ni lebih besar daripada 2 petala. Okey, negatif. Nombor 6 dah. Nombor 6 dah. Kajian dah. Nombor 6. Dah hujan dah. Jangan salah lagi lah. Tolong bezakan. Adalah logam. Okey, magnesium adalah logam. Manakala klorin adalah bukan logam. So membentuk sesuatu ikatan ion lah. Ikatan ion. Terang-terang kita kata kat sini magnesium ni adalah logam. 1 hingga 13, saya ulang balik. Dia adalah logam. Sifir yang paling mudah lah. Ambil lah ni sebagai logam. Kumpulan 14 hingga kumpulan 18. Walaupun kat tengah-tengah ni ada semi logam, tak perlu. You ambil lah 14. Kumpulan 18 ni adalah bukan logam. Bukan logam. Okey, ada soalan belajar nak tanya? Tak ada. Belajar? Makin bertambah ke makin Oh, alhamdulillah 3 orang belajar. Ini yang kita tunjukkan, ini yang kamu tunjukkan dia adalah semangat kamu. Terima kasih Delta Epsilon. Walaupun pukul 5 pun kamu boleh memberi komitmen. Okey. Itulah pengorbanan sebenarnya. Tak apa, insya-Allah. Walaupun kita buat sekejap, insya-Allah. Apa pengorbanan yang you lakukan semasa kamu membuat ulang kaji, belajar ini, sehinggalah kamu SPM akan dibalas. Akan dibalas. Itu yang selalu kita tak nampak dengan mata kasar, mungkin kita tak nampak, tapi insya-Allah akan ada balasan yang baik. Join kelas itu sesuatu yang baik. InsyaAllah kamu akan dapat kejayaan. Okey? Okey, soalan 3. Soalan 3. Dapat 2 lagi soalan, okeylah. Okey. Soalan 3. Raja 3 menunjukkan kedudukan 8 unsur dalam jadual berkala. J, K, L, M, N, O, P, Q bukan simbol sebenar. Tengok soalan, dia bukan menggunakan simbol sebenar. Tapi kotak yang dia bagi tu kotak yang sebenar. So kotak yang sebenar maksud dia kita boleh kira dari segi nombor proton. Kita boleh tahu nombor proton dia. Kalau soalan tanya dari segi kedudukan dia, kita boleh tahu. Sebab kita boleh kira. Nombor proton. LMNO terletak dalam color yang sama. Merujuk kepada color 3. Kepada color. Okay. So ni nak cerita apa? KLP ni cerita dia adalah kumpulan 1. Q ni adalah apa? Q ni adalah unsur peralihan. Mungkin soalan akan tanya. Manakala J ni adalah kumpulan 18. Dan J ni bila soalan minta kamu explain nanti, tolong ingat perkataan duplet. Kalau saya keluarkan awal, mesti ada perkataan duplet. Sebab J ni dah merujuk kepada kedudukan atas kali kumpulan 18, mesti guna istilah duplet. Jangan guna istilah octet.
Dan jangan juga guna istilah dua-dua, duplet dan octet. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau bila saya nampak kumpulan 18 tu, saya tulis betul-betul. Guna apa? Duplet atau octet. Tulis pada gambar aja, tak ada masalah. Supaya ada guide bila kita menjawab nanti. Mungkin soalan tanya, mungkin soalan tak tanya. Tapi biarlah kita tulis nanti. Kalau soalan tanya, kita tulis dengan betul. Okey, apa yang dimaksudkan dengan color? Color ialah baris Mengufuk. mendata ataupun mengufuk dalam jadual berkala. Dalam jadual berkala. Baris mendata ataupun mengufuk. Kumpulan ialah baris menegak dalam jadual berkala. Kala yang manakah unsur-unsur itu terletak? Ini mudahlah. Kala ni adalah kala 3. 3 ni pun ada macam-macam nanti akan tulis. Ada tulis 3 macam ini. Tak boleh. Ingat kala ni kita tulis kala nombor. Nombor. Tulis nombor lah. Jangan tulis ejaan. Kalau kumpulan sama, kita tulis kumpulan 1 hingga 18. Ataupun kumpulan ni kita boleh tulis 1 Roman lah 18 Roman. 18 Roman ni macam mana saya tak ingat. Boleh tulis dalam 2 keadaan. Dalam huruf Roman. Jangan tulis kumpulan pun, kamu tulis kumpulan 1 tak nak. Tulis by nombor. Nombor lah. Saya takut apa? Itu yang kita kata. Saya takut bila kamu tulis 3, jawapan kamu tu kita letak sebagai accept. Accept mungkin reject. Kalau ada SPM nanti kalau kita tengok majoriti yang jawab, ramai yang jawab 3, betul. Tetapi tiba-tiba kita jumpa seorang yang jawab. Dalam banyak pelajar SPM ni adalah sikit yang jawab. So kita kategorikan dia sebagai salah. Sebab ramai yang jawab 3. So kita tak nak jawapan yang accept ni, kita tak nak. Ada masa kita terima. Bila majoriti yang jawab ramai, kita terima. Tapi bila tak ramai yang jawab, dia jadi salah, rugi. Nak itu. Baik kamu bagi jawapan yang bila kita tengok sekali, kita nampak dia sebagai tepat, betul. Tulislah 3, nombor 3. Okey. Unsur manakah adalah Cikgu. Ya. Kalau dia tanya soalan macam ni kan, color mana, unsur yang mana, kumpulan yang mana, nak kena salin balik ke? Color 3, unsur Tak P. payah. Tulis je jawapan dah. Tulis jawapan. Dia macam ni kamu kena faham. Bila kita baca soalan dah sebut color. Okey, soalan dah sebut color. Kalau kamu tulis nombor 3 je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau kamu tulis color 3 pun tak ada masalah. Betul. Betul. Sebab kita baca rubrik soalan. Ni kita panggil color, ni kita panggil sebagai rubrik. Bila dalam soalan dah nyatakan, kalau kita tak perlu nyatakan pun tak apa. Tapi kalau dalam soalan tak nyatakan, kita mesti sebut. Contohnya kat sini dia tak tanya color. Dia tanya kat sini kedudukan. Kedudukan M. Unsur M terletak. Kedudukan M terletak. So bila kita M tu, unsur M tu terletak, you mesti bagi satu jawapan yang tepat. Dia kata 2, 3. 2 ni apa? 2 ni masuk apa? Kumpulan. Tak boleh. So kena tulis. Sebab dalam soalan tak sebut.
Dalam soalan cuma kata kedudukan. So kedudukan tu apa mengatakan kumpulan dan jawapan kamu mesti sebut kumpulan 2 kala 3. Mesti bagi jawapan yang tepat. Tak boleh kata 2,3. Tak boleh. Pemeriksa nak kena faham 2 ni untuk apa, 3 untuk apa. Tak boleh. Salah. Dia akan jadi salah. Itu sebabnya kita baca balik rubrik soalan. Bila kita bagi jawapan, jawapan yang kita bagi tu adakah menjawab kehendak soalan? Adakah dia menjawab kehendak soalan? Soalan tanya kedudukan. Kalau dia kata 2, 3 memang tak sebab soalan akan tanya kat situ kumpulan dan kata. Jelas Okey, unsur manakah adalah unsur pealihan? Ni so jawapan dia lah unsur Q. Q nak tulis unsur Q, betul lah. Q saja pun betul, unsur Q pun betul. Jangan tulis Q plus. Itu salah. Sebablah soalan tanya unsur. Soalan tanya unsur. So tolong bezakan unsur ion. Tolong bezakan. Jangan sesuka hati tulis Q plus. Jadi salah lah. Okey, nyatakan satu sifat istimewa unsur pealihan. Ni pun dah banyak kali. So ada 4, betul? Ada 4 ciri istimewa. Tolong ingatlah. So soalan nak 1 bagi 1 saja. Jangan bagi lebih. Jangan bagi lebih. Kalau lebih yang bagi tu salah. Dia akan jadi salah. Soalan nak 1, kita bagi 1 yang kita rasa. So apa dia punya ciri istimewa dia, iaitu mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan, membentuk ion kompleks, membentuk sebatian yang berwarna dan bertindak sebagai bangkit. 1 lah. Tiba-tiba bagi 2. 1 dah betul. Mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. Yang kedua kamu bagi takat lebur dan takat didih tinggi. Ada jadi salah. 1 itu betul. Contoh saya bagi kat sini. Bertindak sebagai bangkit lah. Tak yakin. Kamu tambah satu lagi. Takat lebur dan tinggi. So bila kamu bagi, kita mesti baca. Bukan kita nak mencari jawapan kamu saja. Tak. Kita mesti baca apa yang kamu tulis. So ini dah betul. 1 markah. Tapi takat lebur dan takat didih ni, dia adalah takat. Ini adalah sifat bagi sebatian logam. So dia bukan sifat istimewa. So dia jadi salah. So ni akan denda yang ini. So automatik markah you kosong. Markah kosong. Padahal boleh dapat 1. Faham tak ni belajar? Dalam kimia tak boleh. Dalam kimia tak boleh istilah ni. Istilah dia kita panggil, saya tak ingat apa, WCR saya rasa. Wrong. Apa benda istilah dia. Jawapan yang betul disalahkan dengan pernyataan yang salah. Dia akan jadi salah. Dia akan jadi salah. Melainkan kalau kamu bagi 3, soalan nak 1, hebat yang pelajar ni dia bagi 3. Dia bagi 3, satu lagi dia kata kat sini membentuk kompleks ion. Jawapan yang 1 tadi dah betul, dah disalahkan dengan takat lebur dan takat didih tinggi. Yang ini dia membentuk kompleks ion betul. Dia dapat 1 markah. Dia boleh dapat 1 markah.
Itu kimia tau. Nak menjawab, kita jawab ikut soalan. Soalan nak satu, kita bagi satu. Dia tak macam sejarah, dia tak macam pendidikan Islam. Soalan minta 3, kamu listkan sampai 4, 5. Tak. Dalam struktur, dalam kimia tak boleh. Kita tak boleh bagi jawapan selamat. Jawapan backup untuk selamatkan kita, tak boleh. Nak bagi dengan tepat. Faham yang pelajar? Faham. Lalu tu saya jumpa tu dalam SPM bila kita marking. Sebab apa? Sebab pelajar ni dia rasa tak yakin dengan jawapan dia bagi. Ni kita kata tak yakin. Bertindak sebagai makin dah betul. Tapi dia tak yakin, dia tambah satu lagi. Yakin dengan jawapan yang kalau kita rasa jawapan yang kita bagi mula-mula, contohlah kita bagi tu takat lebur dan takat didih tinggi, kita rasa salah. Padam ke? Bagilah jawapan yang betul. Gila. KLNP dalam kumpulan yang sama. Susun unsur-unsur ini berdasarkan saiz atom dalam tertib menurut. Dalam tertib menurut. Maksud dia dalam kumpulan satu mana tertibnya menurut. Kita susun dah. Kalau kumpulan satu tu tertib menurun bila makin ke bawah. Betul? Bila makin ke bawah pula. Tertib menurun maksud dia daripada bawah ke atas lah. Betul tak? Betul. Daripada bawah ke atas. So kita sebut ini sebagai P, L dan K. Tertib menurun. Diikuti dengan L dan K. Terangkan jawapan anda. So, langkah 2. Yang pertama cerita apa? Saiz atom. Yang pertama memang dia nak cerita saiz atom, tapi apa yang kita nak cerita dulu? Jangan bertalih. Satu, yang pertama kita cerita Daya tarikan. bilangan proton. Bilangan proton. Bilangan proton P lebih besar daripada L dan K, ataupun bilangan proton bertambah apabila menuruni kumpulan. Tak sedap ni. Dia bila kata K dengan L ni macam tak sampai tu maksud dia. Dia tak nak. Bilangan proton P lebih besar bertambah. Bilangan proton P bertambah apabila kumpulan. So bila kumpulan, yang kedua Daya tarikan. daya tarikan. Nak cerita pasal sains kan? Sains dah kata dah tertib dia. So daya tarikan antara nukleus dengan elektron semakin berkurang ke bertambah?
Terangkan jawapan di Cikgu. Cikgu, ada soalan. Ya. Kalau kita kan poin pertama itu kita dah mention kan menuruni kumpulan. So maknanya kalau yang poin kedua tak payah mention pun tak apa kan? Tak payah. Tapi maksud dia penerangan kamu mesti selari lah. Jangan cerita kejap apa menuruni kumpulan, kejap naik daripada bawah ke atas lah. Tak. Dia mesti cerita dia kalau kita point kita, dia mesti selari. Dia mesti selari. Kalau kita cerita pasal Kalium, maksud dia semua point kita adalah point berkaitan dengan Kalium. Berkaitan dengan Kalium. Kejap Kalium, kejap lithium lah cerita. Tak boleh. Mula-mula cerita bilangan proton Kalium lebih besar ataupun bertambah apabila menuruni kumpulan. Tiba-tiba lepas tu poin kedua kamu cerita saiz lithium lebih kecil. Janganlah. Itu maksud dia tak selari. Bila tak selari, kamu kena mention penerangan tu. Mesti complete. Mesti complete. Maksud dia poin kedua kalau kamu nak cerita saiz atom lithium lebih kecil berbanding dengan natrium dengan kalium. Tu boleh. Lepas tu nak cerita balik kalium, daya tarikan. Mesti cerita, mesti dalam you cerita dalam daya tarikan tu mesti sebut kalium. Okey, boleh ni soalan ni tak ada tentang kumpulan 4. Soalan berkaitan dengan ikatan kimia. Okey lah, soalan 4. Ni ikatan kimia. Susunan elektron. So point dia ini adalah ikatan covalent. Ini adalah ikatan ion. Keluarkan dulu. So namakan sebatian. So K ni adalah sebatian Covalent. Sebatian covalent. Namakan, nyatakan nama bagi sebatian K dengan L. Namakan sebatian. Nama bagi sebatian K dengan L. Namalah. Air. So nama dia adalah air. Tutup TV. Tenang, tutup TV. Natrium klorida. Apa tujuan atom hidrogen membentuk ikatan kimia dengan atom oksigen dalam sebatian K? Apa tujuan atom hidrogen membentuk ikatan kimia? Apa tujuan hidrogen ni? Untuk mencapai elektron. Duplet. Mencapai susunan ni ada tulis susunan duplet. Tak nak elektron. Perkataan elektron ni jangan lupa. Susunan elektron duplet. Untuk mencapai susunan elektron duplet dengan tepat. Okey. Merujuk kepada L, nyatakan satu sifat fizik. Sifat fizik ni ada 5 tuan. Setiap sebatian ni ada 5 ikatan sifat fizik. Bagilah salah satu. Takat lebur dan takat didih rendah. Larut dalam pelarut organik. Okey, tidak larut dalam ni apa ni? L. L sebatian ion. Okey, sebatian ion, takat lebur dan takat didih dia adalah larut dalam air, tidak larut dalam pelarut organik, boleh mengkonduksikan elektron dalam keadaan larutan aqueous. Leburan ataupun larutan aqueous. Satu lagi dia wujud dalam
pada suhu bilik. Okay, ingat baliklah. Dalam modul kamu ada tu. Sifat fizik bagi sebatian ion, bagi sebatian kovalen. Nyatakan jenis zarah bagi sebatian L. Apa zarah dia? Apa zarah? Zarah ni ada 3. Atom, ion ataupun molekul. Molekul. So untuk sebatian L, Ion. ion lah. Ion. Okey, sebatian L adalah ion. Hidrogen bertindak balas dengan klorin membentuk sebatian M. Hidrogen bertindak balas dengan klorin membentuk sebatian M. Tuliskan susunan elektron bagi atom klorin. Susunan elektron. Bagi. So tulislah 287. Dia paling tinggi kamu tulis susunan elektron ni, ingat pelajar. Yang paling tinggi kamu tulis adalah 2882. Itulah yang paling tinggi yang kamu tulis. Yang nombor proton dia adalah 20. Minimum KSSM kamu. Kalau kamu tulis lebih daripada ni, masuk dia salah jawapan kamu. Tiba-tiba kamu tulis 2887. 287 lah. Maksud dia proton number dia adalah 17. Tuliskan formula bagi sebatian M. Apa formula dia? Tulislah formula. HCl. Formula dia nak. Kita tulis formula saja. HCl. Dan ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Kalau ini keluar dalam SPM, saya jangka sinilah soalan SPM kamu ni. Mudah. Kalau betul-betul kamu dapat, mudah. So, ikatan kovalen. Kalau dia tanya hidrogen, ingat hidrogen ni adalah bukan logam. Bukan logam, hidrogen. Walaupun hidrogen ni kedudukan di ke atas ni, ni kedudukan hidrogen ni. Dia bukan istilah hidrogen ni adalah ahli kumpulan satu, tak. Very special hidrogen. Kumpulan satu kita start daripada K ni. Kalau unsur sebenar dia kita sebut lithium. Hidrogen bukan kumpulan satu. Kumpulan satu ni dia mesti logam. So hidrogen ni adalah bukan logam. Kalau tadi saya kata kumpulan 1 hingga kumpulan 13 logam, jangan masuk hidrogen lah. Sebab hidrogen dia bukan kumpulan 1. Okey, tapi kedudukan dia di atas kumpulan 1. Ada yang tanya, cikgu lepas tu hidrogen ni kumpulan berapa cikgu? Soalan tak pernah tanya. Hidrogen ni kumpulan mana? Tak ada. Tak pernah ditanya hidrogen ni kumpulan mana. Janganlah kamu nak tanyalah, cikgu hidrogen ni kumpulan berapa cikgu? Tak ada. Sebab dalam buku tak ada diterangkan kedudukan hidrogen ni di kumpulan mana. Saya pun tak boleh nak kata lah. Jelas pelajar. Rumah saya ada telefon dah. Hello. Hai keluar. Okay. Baik. Okay, baik. Okay. Okay, baik. Okay, pelajar. Okey.
So saya Okay. rasa jam pun dah menunjukkan pukul 6. So saya stop setakat ni. Kita sambung selebihnya. Ada banyak lagi tak soalan berkaitan dengan, kalau boleh esok kita habiskanlah modul 2 ni. Kita ambilkan modul 2. Mungkin balik ke sekolah kita nanti baru kita sambung modul 3 lah. Boleh belajar? Boleh. Dah makin kurang lah. Tadi dah 50 lebih, sekarang dah makin. Sekarang ni terima kasih atas kehadiran kamu pada petang ini. Esok pagi jam 8 pagi. Okey, terima kasih. So malam ni tolong dengar tentang taklimat pengoperasian sekolah lah. Saya nampak macam beza sikit lah. Tak payah. Bab 4 tak payah print. Modul 4 saya dah hantar rezo kat sekolah. Saya dah hantar rezo kat sekolah. Kamu akan dapat dekat sekolah nanti. Sampai bab 3, modul 3. Tu modul 3 pun tak sempat nak bincang lah. Tapi dah print tu bawa lah ke sekolah. Tapi tu saya dah print semua tu. Satu modul. Oh bagus. Dah print tu bawa Tak lah. apa. Tak apa. Dah print bawa lah. Okay.